Cumanya saya akan sentuh tentang beberapa perkara penting yang menjadi asas kepada syariat. Sebab ilmu syariat ni bukan ilmu yang simplify. Kita boleh tafsir dengan mudah. Ayat Al-Quran ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Yang muhkamat pula ada ayat yang bersifat hukum, ada ayat yang bersifat khawatir. Makna khawatir ni siapa-siapa baca pun tak perlu kepada ulama nak syarah dia, terus boleh faham. Contohnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala tu esa, itu khawatir. Yang tu tak perlu ulama besar syarah, sebab ayatnya very straightforward. Tetapi di sana ada ayat dan hadis yang muhkamat, yang memerlukan kepada pakar, yang memerlukan kepada spesialis untuk memahami maksud dan makna sebenar di sebalik ayat, dan kemudian untuk memahami maksud yang general di sebalik himpunan ayat-ayat yang berkaitan. Sebab itu bila kita tengok kepada ilmu dalam agama Islam, dia ada peringkatnya masing-masing. Ilmu maqasid, kita kena tahu kedudukan dan level. Ilmu usul, kita kena tahu kedudukan dan level. Ilmu hadis, kita kena tahu kedudukan dan level. Likulli maqal maqal. Setiap benda tu ada tempat dia. Sebab itu bila kita tengok sebagai contoh ilmu yang awal yang sudah diguna pakai sejak zaman Nabi SAW, tetapi ditulis, disusun selepas zaman itu, yang paling penting untuk memahami Quran dan hadis ialah ilmu usul. Sebab kita akan nampak di mana kedudukan ilmu maqasid. Sebab hari ini saya tengok satu benda yang cukup membimbangkan, cukup membimbangkan. Tadi saya bincang dengan Tuan Guru Ustaz Khairul Azmi. Bagi saya beliau ni memang seorang yang alim. Memang dia sebut benda yang sama yang saya sebutkan, iaitu membimbangkan hari ini orang bercakap hukum tetapi tidak mengikut prosedurnya yang betul. Sebab kita bercakap hukum, sebenarnya kita tanpa sedar kita menyebut bahawa ini daripada Allah, sedangkan cara kita sebut itu dan tata cara kita mengambil hukum itu adalah salah. Apa yang saya sebutkan sebagai betul dan salah dalam perkara ini iaitu cara memahami nas. Contoh saya ambil Al-Quran dan Sunnah. Macam mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu memahami Quran dan Sunnah? Iaitu antara asasnya ialah lughah Arabiah, bukan nahwu, lughah Arabiah. Daripada lughah Arabiah juga mereka melihat kepada praktis Nabi SAW. Daripada praktis dan daripada lughah Arabiah mereka maksimumkan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya kita tengok berlalunya masa. Zaman ni ilmu usul tak wujud lagi, ilmu hadis tak wujud lagi. Zaman ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum direct ambil daripada Nabi, praktis betul Nabi senyap ataupun takrir disebutkan, kalau salah Nabi terus betulkan. Itu zaman awal wahyu. Zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang tengok direct daripada Nabi, diwarisi seterusnya oleh zaman tabi'in. Zaman tabi'in dan sirarut tabi'in sudah lahir al-a'immah. Zaman awal seperti lahirnya mazhab Ibadi.
dan seumpamanya sebelum daripada lahirnya mazhab 4. Tahun 95 Hijrah lahirnya Imam Abu Hanifah. Zaman Imam Abu Hanifah, mereka bercakap tentang hukum direct daripada maksud Quran dan hadis. Dan kemudian lahirnya Imam Malik. Riwayat cerita 105 Hijrah. Dan kemudian lahirnya Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijrah. Tahun yang sama meninggalnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Zaman ini usul masih belum ditulis, tapi praktisnya sudah ada. Praktis usul fiqh. Zaman ni ilmu hadis tak timbul lagi. Ilmu Quran pun tak timbul lagi. Yang timbulnya ialah mereka meriwayatkan hadis-hadis dan istinbat direct dari Al-Quran dan hadis. Generasi pertama tak ada masalah sebab mereka direct zaman Nabi. Generasi kedua sahabat tak ada masalah sebab mereka sendiri tengok zaman Nabi. Generasi tabi'in pun masih okey lagi sebab mereka melihat direct daripada golongan sahabat radhiyallahu taala anhum. Zaman awal Imam Abu Hanifah pun tak ada masalah. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab lama, kitab Al-Um, Zawahirul Riwayah dan seumpamanya, zaman awal kurung kedua, kurung ketiga, sahabat-sahabat bila baca kitab tu, kalau tutup kulit buku, kalau tanya ini kitab fiqh, kitab hadis, confirm sahabat-sahabat akan jawab ini kitab hadis, bukan kitab fiqh. Kitab fiqh mazhab Maliki Muwatta, Zawahirul Riwayah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kitab Al-Um dalam mazhab kita Syafi'i. Kesemua trend kita itu seolah-olah kalau kita baca ia adalah kitab hadis, bukan kitab fiqh macam zaman hari ini. Dan akhirnya pada zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, zaman itu lahirnya excited orang kumpul hadis. Si fulan rasa hebat sebab dia ada 100,000 hadis. Si fulan kata aku lagi hebat, aku ada 120,000 hadis. Jadi zaman tu zaman orang kejar kumpul hadis. Sampai satu tahap mereka bergaduh. Yang ni ada hadis kata hadis ni bercanggah dengan maksud. Ada hadis riwayat Nabi minum diri, ada hadis riwayat Nabi larang sahabat minum diri. Kritikalnya sampai tahap berlakunya kafir mengkafir. Kritikalnya. Sebab apa? Sebab dia ada hadis, tapi kawan tu mungkin tak terima hadis tu. Jadi dia kata orang ni salah, sampai tak orang ni kafir. Menyebabkan pening. Yang ni ada hadis yang sahih, yang ni juga ada hadis yang sahih, tapi bila cantum nampak bertemu. Contoh saya ambil tadi, ada hadis yang Nabi kata larang sahabat minum diri, dan ada hadis yang mana diriwayatkan Nabi minum diri. Dua-dua ni sanad yang sahih. Dan masa itu zaman tersebut melakunya bergaduh di kalangan tahammul al-ahadith, adaul ahadith. Orang yang bawa hadis, orang yang mengajar hadis bertembung bergaduh pada zaman itu. Tak selesai. Sehingga munculnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i nampak kunci dia. Yang bergaduh ni sebab apa? Bergaduh sebabnya ialah mereka ni ada hadis tapi tak faham maksud hadis. Mereka ada hadis yang bersifat larangan tetapi mereka tak faham larang itu makna wajib ke makna haram ke makna makruh. Ada hadis yang suruh, mereka tak faham suruh tu makna wajib ke makna sunat. Maka pada zaman ini
munculnya Imam Syafi'i dan akhirnya Imam Syafi'i menulis kitab usul yang pertama, namanya Usul Fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Kita boleh baca mukadimah kitab Risalah kenapa Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah. Zaman tu mazhab lain tak tulis lagi usul. Yang pertama bukukan usul ialah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Untuk nak damaikan di antara golongan-golongan yang excited ada hadis tapi tak faham hadis. Dan akhirnya bila Imam Syafi'i keluarkan kitab Risalah, baru selesai masalah. Oh, rupanya hak Nabi larang ni dengan makna makruh. Tapi keadaannya bergiam-giam, baru orang faham hukum. Jadi begitulah trend pada zaman awal sehingga lahirnya kitab usul. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali pula, mazhab Hanafi pula. Bila mana mereka tengok Imam Syafi'i dah istimbat hukum daripada nas berdasarkan usul yang tersusun tertulis. Imam Muhammad Hasan Syaibani yang merupakan imam besar dalam mazhab Hanafi dan anak murid kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, kalau tengok pada riwayat-riwayat dia, melihat kalaulah Imam Syafi'i ada kaedah, maka Imam Abu Hanifah juga mesti ada kaedah. Tapi Imam Abu Hanifah zaman beliau tak pernah tulis kitab usul. Zaman hayat Imam Abu Hanifah, zaman hayat Imam Malik tak pernah tulis kitab usul. Orang pertama yang tulis ialah Imam Syafi'i. Tetapi pengikut mazhab Imam Abu Hanifah melihat Imam Abu Hanifah juga ada usul yang tersendiri. Jadi mereka pun tengok hukum-hukum yang telah diistimbat oleh Imam Abu Hanifah. Daripada hukum yang telah diistimbat oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab especially Zawahirul Riwayah dan seumpamanya, maka mazhab Hanafi pula menyusung usul. Maknanya mazhab Imam Abu Hanifah dia mari lebih awal daripada mazhab Syafi'i, tetapi usul mereka lebih terkemudian daripada mazhab Syafi'i. Boleh faham tak? Jadi makna yang dalam mazhab Hanafi, furu' mari dulu, usul mari kemudian. Mazhab kita Syafi'i, usul mari dulu, furu' mari kemudian. Boleh faham tak beza dia? Sejarah dia. Akhirnya timbul dua mazhab dalam usul, dia panggil mazhab mutakallimin dan juga mazhab ahlul hadis, atau mazhab mutakallimin disebut juga sebagai mazhab ahlul ra'yi. Itu dia punya sejarah dia. Dan usul ini ada sabit, sebab sebenarnya sudah dipraktis sejak zaman Nabi tapi tidak ditulis. Sebagaimana hadis sudah disebut pada zaman Nabi tapi tak ditulis. Yang ditulis hanya Quran. Lepas Nabi wafat baru hadis ditulis. Tapi kurung yang ketiga, barulah usul yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat ditulis. Antara awalnya saya sebutkan tadi ialah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka damai selepas itu. Dengan maaf sahabat-sahabat sekalian, saya nak sebut, hari ini saya tengok orang mengaji hadis tapi tak ada usul. Benda ni berlaku sebiji macam hak zaman awal dulu. Kalau kita baca sejarah zaman Imam Syafi'i, dia tulis kitab Ar-Risalah tu sebabnya orang yang bawa hadis dia tak faham makna hadis, tapi pandai-pandai istimbat, menyebabkan Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah. Itu zaman tersebut. Jadi sebab tu Imam Syafi'i dianggap sebagai salah seorang mujaddid. Seorang mujaddid, dia telah initiate satu ilmu dalam bentuk pembukuan yang telah himpun balik hak Nabi buat, hak sahabat buat dalam bentuk usul, dan kemudian akhirnya ia diguna pakai. Sebab tu ia dianggap salah seorang di antara mujahid dalam tempoh 100 tahun. Itu antara sebab dia. Dan kemudian timbullah dua mazhab usul. Dan usul ini, untuk maklumat kita, dia mempunyai term yang tersendiri. Sebab tu kalau kita belajar hadis, tak sama kita belajar usul. Nak belajar usul mesti belajar hadis.
Tapi kalau nak belajar riwayat hadis, tak semestinya mah yang usul. Dua benda yang berbeza. Sebab apa? Sebab kalau tengok cara istinbat, dia mensyarakkan antara contoh an yakuna mulimman bil lughatil arabiyyah, orang yang mahir bahasa Arab. Sebab tu kita tengok mata Imam Syafi'i, dia boleh dianggap sebagai syu'ara. Yang ada Diwan Asy-Syafi'i sebagai contoh. Dan imam-imam yang datang kesemuanya adalah merupakan pakar lughah. Antara syarat yang mutaakhirin, mestilah orang tu tahu furu'. Ulama dulu dah bercakap, dia tak ambil tahu, tiba-tiba dia buat ilmu baru, tak boleh. Sebab takut lawan ijma'. Sebab ijma' ni bukan atas satu pendapat je. Kadang-kadang ijma' dua pendapat boleh anggap sebagai ijma' sebagai mazhab sebut begitu. Contoh saya ambil macam sapu kepala, ada berapa pendapat? 3 pendapat daripada 4 mazhab. Boleh ke tidak kita buat pendapat yang keempat? Sebahagian besar mazhab al-sunnah sebut bahawa ulama walaupun tak sepakat satu pendapat, tetapi 3 pendapat itu adalah ijma'. Tidak ada pendapat yang keempat. Mana kalau kita buat pendapat yang keempat, tak wajib sapu kepala, ganti sapu kepala, sapu perut contohnya. Itu bid'ah besar tu, langgar ijma'. Sebahagian sebut begitu. Itu ada sambil contoh. Jadi sebab itu pada kurun yang ketiga selesai masalah. Kurun yang keempat, zaman lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, lahirnya suatu kumpulan pemikiran namanya Mu'tazilah. Usul sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal ni, satu usul je, Ahlussunnah wal Jamaah, daripada 2 mazhab, namanya Mutakallimin dengan Ahlul Hadis. Yang ni kedua-duanya walaupun dia ada furu' usul yang berbeza, tetapi tetap satu mazhab, tetap satu Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kurun yang ketiga, khalifah berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Imam Ahmad zaman beliau berhadapan dengan Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah ini sebenarnya sudah wujud sejak zaman Imam Syafi'i. Dan golongan ini dia tak masyhur. Dia asalnya naik nama Mu'tazilah ni ialah di Syam pada zaman hayat Imam Syafi'i. Di Syam ni ada sekumpulan ahli pemikir Kristian, ahli falsafah Kristian yang sentiasa buat lepok maqasid. Begitulah kalau saya nak gambar kan. Dia orang ni bukan Islam, tapi dia orang bincang tentang hukum Islam, especially kawasan Umawi. Kalau kita baca sejarah, dan mereka buat satu conclusion. Kalaulah orang Islam menganggap Nabi Isa itu adalah kalimatullah alqaha ila Maryam, mana Quran sebut, maknanya Nabi Isa itu ialah kalimah Allah yang Allah campakkan dalam perut Maryam. Itu sebagaimana Quran sebut. Al-Quran juga adalah kalimah Allah. Itu semua agreed by the all Muslims. Semua mazhab bersetuju bahawa Quran adalah kalimah Allah yang qadim. Apa makna qadim? Makna bukan makhluk. Cetak tu makhluk, tapi lafaz bukan makhluk. Itu ijma', tidak ada khilaf. Yang khilafnya hak cetak. Dan sumpamailah waktu pegang farad. Cuma saya nak sebutnya ialah orang Islam akidahnya Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Sahabat-sahabat faham tak makna kalam Allah yang qadim ni? Boleh faham tak? Sudah. Ni akidah ni. Kalam Allah yang qadim, apa makna dia? Mereka ceritanya bukan makhluk lah. Itu apa ya tu? Jadi kalau Al-Quran tu bukan makhluk, sebab dia kalimah Allah, kalam Allah, kata ahli falsafah ini Nabi Isa juga sama dia iktiraf ataupun tidak juga bukan makhluk.
sebab dia merupakan kalimah Allah yang disebut dalam Quran kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu ialah kalimah Allah yang Allah campakkan masuk dalam rahim Maryam. Jadi golongan ahli falsafah Kristian yang kata kalau Al-Quran bukan makhluk sebab dia kalimah Allah, Nabi Isa juga bukan makhluk sebab dia kalimah Allah. Dua-dua kalimah Allah. Jadi maknanya itu evidence bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Dia pakai sifir macam tu. Dan itu nak jawab macam mana kakak? Kalau yang itu berdepan dengan bapak ni, nak jawab macam mana kakak? Sudah. Kalau tumbuh Mu'tazilah hidup mula bangun depan kita ni, sesak habis ni. Macam mana nak jawab? Ringkas ceritanya ulama zaman tu tak layan. Sebab tu dalam Quran sebut bila mana mereka ajak kamu berdebat, qalu salama, kata babai tatai. Sebab apa babai tatai? Sedangkan hang tak terima Quran, sedangkan hang nak bahas Quran based kepada your perception, based on your method. Tapi yang you nak bahas tu ialah kita punya isu. Boleh faham tak? Kalau dia nak bahas kita punya isu pakai dia punya method, sampai bila nak habis? Sampai kiamat takkan tamat. Jadi ada tempat yang Quran kata qalu salama, katalah babai tatai. Sebab apa? Tak akan habis kalau bahas dengan puak yang pakai akal ni. Sebab tu zaman tu ulama tak layan. Zaman tu Imam Syafi'i ada, anak murid Imam Syafi'i ada. Di Syam anak-anak murid besar Imam Abu Hanifah ada. Tapi sebab apa fahaman ni tak berkembang? Sebab orang tak layan. Hak lepok maqasid zaman tu orang tak layan. Tapi akhirnya zaman khalifah selepas itu, khalifah yang akhirnya kalau kita tengok zaman selepas itu, yang tukang layan dengan ahli falsafah Syam ni siapa dia? Golongan Mu'tazilah. Ni hak tukang layan. Quran kata jangan layan, dia pergi layan. Kadang-kadang zaman kita ni kalau orang cabar, patah dia cabar nak berdebat tu. Padahal kita tengok juga method. Kalau contohnya orang Kristian ajak kita berdebat tentang Allah, betulkah ada? Tiba-tiba dia nak pakai akal dia. Macam Iblis pergi tanya Nabi Idris, boleh ke tidak Allah masukkan dunia dalam lubang jarum? Macam mana nak jawab? Kita kata boleh, sebab kita ada akidah Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Dia tak ada akidah tu. Jadi kalau nak bahas tentang satu topik yang based on akidah, tak akan selesai sebab dia tak ada akidah. Boleh faham tak? Sebab hukum ni dia mari selepas akidah. Dia orang ni tak ada akidah. Tapi yang jadi masalahnya bila Mu'tazilah pergi layan, bila berdebat mesti nak menang. Bila nak menang ni Mu'tazilah kata Nabi Isa adalah makhluk, Al-Quran juga makhluk. Sebab dia nak menang dengan ahli falsafah. Nak menang punya pasal dia kata Al-Quran adalah makhluk, maka Nabi Isa juga makhluk. Tapi masa zaman tu Mu'tazilah orang tak layan, hak golongan ahli falsafah pun orang tak layan. Jadi benda tu kecil, dia tak besar. Ulama dia boleh jawab, bukan tak boleh jawab. Sebab makna kalimatuhu alqaha ila Maryam, jangan pakai akal. Kalimatuhu tu dengan mana kun. Kun ni mana Allah Taala kata kun, jadilah, maka terjadilah Nabi Isa dengan kalimah kun. Itu makna kalimatuhu. Tapi kita tafsir pakai kaedah tafsir, ahli falsafah Syam nak pakai tak? Tak nak pakai. Mana kalau asas tu tak sama, macam mana kita nak berdebat? Tak boleh. Kalau nak berdebat, dia bukan berdebat dalam isu tu, kena berdebat dalam masalah betulkah Allah Ta'ala tu Esa. Itu baru boleh bahas. Mana topik nak bahas dengan ahli falsafah tu, adakah Allah tu Esa? Betulkah Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan? Yang tu boleh bahas. Tapi kena nak bahas tentang kalimah tuhu, makna Quran, tak boleh, sebab itu bukan basic yang sama. Contohnya lain, kita buat kapal terbang, seorang lagi tukang kebun kelapa. Boleh debat tak dua ni? Tak boleh. Nak bincang pun bila mana kelapa tu nak masuk kargo, nak pergi hantar ke UK, baru boleh bincang. Kalau bahasa senang itulah saya nak gambarkan. Sebab tu ulama pada zaman kurun kedua tak layan golongan Mu'tazilah dan tak layan dengan golongan dia panggil sebagai ahli falsafah Syam. Tetapi bila mana Mu'tazilah layan, maka mereka dilihat pemenang. Sebab dia pakai simple. Nabi Isa Quran makhluk, maka Nabi Isa makhluk. Dia pakai simple macam tu.
Dia tak rujuk dalam Quran tu, menyebabkan mereka adalah winner masa berlawan dengan ahli falsafah Syam, yang akhirnya ringkas ceritanya zaman Khalifah Makmun ataupun zaman Khalifah ada beberapa ada beberapa riwayat tentang Khalifah yang akhirnya berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Bila berpegang dengan fahaman Mu'tazilah pada zaman itu, kerosakan meluas. Rakyat dipaksa mengaku Quran makhluk. Sampai tahap Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, diseksa dan hampir terbunuh. Jadi imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat ialah Imam Hanbali, yang mana zaman hayat beliau berhadapan dengan fitnah ini, yang akhirnya Mu'tazilah berleluasa dan akhirnya Mu'tazilah membentuk usul mereka tersendiri. Mu'tazilah membentuk usul mereka tersendiri. Maka pada zaman kurun yang ketiga masuk kurun keempat, akhirnya ada dua mazhab usul, yang mana satu Ahlussunnah, satu lagi dia panggil usul Mu'tazilah. Boleh faham tak ni? Nanti itu akan nampak macam mana nak cerita tentang maqasid. Sebab sejarah ni kena faham. Sebab takut kita rujuk pada ilmu yang salah. Daripada situ akhirnya timbulnya perbahasan usul. Bila mana kalau kita ambil contoh dalam bab ibadat, orang akan buat muqaranah antara cara Islam solat, cara Buddha solat, itu orang panggil muqaranatul adyan. Kalau fiqh orang bandingkan fiqh 4 mazhab ataupun fiqh 8 mazhab. Tapi kalau usul, orang akan bandingkan 2 mazhab, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mazhab Mu'tazilah. Apa beza besar Mu'tazilah dengan Ahlussunnah? Iaitu pada at-takbih wa tahsin al-aqliyah ni. Mu'tazilah ni dia pakai akal. Sedangkan dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah nak bentuk satu kaedah, mereka terpaksa cari nas yang banyak. Macam baru ni orang PAN sekarang dah masuk PAN dah, masa dalam PAH dulu, saya terkejut, dia kata kias pun akal. Saya kata menipala, kalau kias akal ni, orang yang kata kias akal ni sebenarnya Syiah. Kias ni bukan akal. Setiap every single rukun kias di sana ada base daripada Quran dan Sunnah. Bukan ulama pandai-pandai buat rukun kias, al-maqis alaihi, syarat al-maqis alaihi, al-maqas dan seumpamanya. Kesemuanya ada base. Every single qawaid yang disebut ada base daripada Quran dan Sunnah, bukan akal. Tapi golongan Mu'tazilah, kemudian lahir selepas itu golongan Syiah, yang akhirnya mereka menolak, antaranya ialah yang disebutkan tadi, sumber Islam yang dikenali sebagai ijma' dan juga qiyas. Mari usul baru. Ini bukan usul asal, ini usul baru. Dan Mu'tazilah kata at-takbih wa tahsin al-aqliyah ni, nak tahu baik buruk pakai akal. Mana kalau akal nampak baik tapi hukum kata haram, maka haram tu kita tangguh dulu sekejap. Kalau akal kata haram, kalau hukum kata haram, akal kata perlu, yang haram tu kita belakangkan dulu, kita buat dulu sebab nampak ada positif. Itu usul dalam Mu'tazilah, dalam bab usul fiqh mereka. Kita Ahlussunnah dah. Ahlussunnah menyatakan bahawa manuhiya anhu syar'an faqabihun wa illa fahasan. Perkara yang mana syariat kata wajib maka mesti baik. Bila syariat kata haram mesti tak baik. Sama ada Islam wajib, baik itu kita nampak dengan akal, tak nampak dengan akal, dia mesti baik. Kalau nampak tak baik, itu akal kita, tetapi hakikatnya mesti baik bila Allah wajibkan. Itu akidah kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah kata kalau nampak benda tu baik, Islam kata haram, tak apa, kita proceed. Boleh faham tak ni? Maknanya nak ukur baik buruk, maka kena tengok kepada akal. Biasa benda ni tak applicable dalam ibadat. Contoh senang saya ambil metod Mu'tazilah ni dekat mana? Riba contohnya, riba.
Riba ni halal ke haram? Semua kita kata haram, betul tak? Baik, kita buang side itu. Kita balik pemikiran kita 30 tahun lepas. Interest tu perlu tak perlu dalam sistem ekonomi? Perlu tak perlu? Entum memang tak boleh jawab. Sebab entum ni kira itulah apa orang kata, dah cenderung kepada Islam dah. Tapi cuba tanya masyarakat, riba perlu tak perlu 30 tahun lepas? Semua kata kalau kita hapuskan riba, jam ekonomi kita. Betul tak? Maknanya riba tu nak buat ke tak nak buat bukan tengok hukum dulu haram ke halal, tapi dia tengok dari sudut konteks realiti ekonomi, perlu ke tak perlu? Perlu. Sebab kalau tak ada riba, bank nak operasi macam mana? Betul tak? Masa tu tak ada Islamic Finance lagi. Maka riba nak buat, nak terus, nak henti ke tidak, maka jawapan yang mereka cari ialah perlu ke tak perlu. Maka akal yang akan involve mencari jawapan perlu ke tidak. Tapi kalau metod Ahlussunnah wal Jamaah, kalaulah Islam kata haram, bermakna kena berhenti. Sebab mesti dia buruk, walaupun akal tak nampak dia punya buruk. Itu dikatakan usul dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sama juga senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita tengok contoh dalam isu politik. Kita nak bercakap Islam ke tak nak bercakap Islam? Ini hukum, sebab ini siasat syariah. Nak bercakap Islam ke tak cakap Islam dalam konteks kita berpolitik? Macam mana kita nak cari jawapan? Kalau kita mencari jawapan, kita tengok dulu kitab, buka Quran, buka hadis. Kalau Quran kata kena bercakap, kita akan bercakap. Walaupun dari sudut mileage politik mungkin kita akan kurang. Contoh kita ambil, kita tetap akan bercakap. Itu dia panggil metod Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dia cari kebaikan itu. Kalau Quran kata wajib, kita akan tetap cakap walaupun akal kita nampak sebaliknya. Walaupun orang tunjuk data tak bagus, tak bijak kalau kita bercakap Islam, tapi kita tak pakai data, sebab data itu adalah based on akal. Quran kata mesti, kita akan bercakap. Itu dia panggil metod Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita nak tengok perlu tak perlu cakap Islam, Quran biar dulu, kita buat survey dulu. Buat survey. Bila kita survey itu, tengok statistik, oh ramai tak setuju kita bercakap Islam. Maka akhirnya kita berhenti. Sebab apa? Based on survey. Hak hukum tak tengok lagi. Sebab hukum bagi kita, di situ ada masalah, di situ ada hukum. Hak itu hak yang kaedah Mu'tazilah, yang ada sebut sikit dalam buku ni. Di mana sahaja ada masalah, di situ ada hukum Allah. Itu Mu'tazilah punya metod. Tapi kita ni bila Allah Ta'ala suruh satu benda, maka itu adalah maslahah. Itu kita punya metod. Bila Islam suruh kita berpolitik, bercakap Islam sebagai dakwah politik, itu metod kita. Kita kata itu baik, bercakap Islam, kita akan menang dengan itu. Tapi kalau pakai Mu'tazilah punya metod, buat survey nampak tak apa nak favor, kita pun stop cakap Islam. Sebab apa? Based on survey, hukum tak tengok. Maka metod berfikir itu adalah metod usul dalam Mu'tazilah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak boleh faham ni? Mengantuk ke tak faham ni? Anda tak pasti lah hak anda tengah ni tinggi ke rendah, wallahu alam. Tapi rasa macam biasa dah tak? Ke tinggi tak? Tinggi? Oh, sampai sekarang tu tinggi. Okey, anda rasa macam rendah dah. Okey, ringkas ceritanya, selepas zaman itu, saya kata kalau saya cerita sejarah boleh nampak ni saya cerita sejarah je. Lahir ilmu usul pada kurung yang ketiga, kurung kedua masuk kurung ketiga. Kemudian berlakunya pertemuan usul antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Zaman selepas itu, kurung keempat, kurung kelima, especially bila mana lahirnya Daud Az-Zahiri. Walaupun dia bukan pengasas, tapi dia pelopor. Lahir pula mazhab, dia panggil mazhab usul yang bermetodkan Zahiri. Apa makna Zahiri? Zahiri ni maknanya ialah satu mazhab, dia kias dia tak pakai, ijma' tak pakai, tetapi dia ambil hukum based on zahir nas.
Sebab tu bila dia nak bahas hukum, dia tak tengok nas yang lain, dia hanya tengok nas yang ada depan mata dia. Dia cuba fahami perkataan, dia cuba fahami makna, kemudian daripada makna perkataan terus dia ambil hukum. Itu dia panggil metod zahiri. Sebab tu metod zahiri ni, hak Nabi tak buat, dia ke haram tu. Boleh faham tak? Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hak Nabi tak buat kena tengok juga. Kalau Nabi tak buat, kalau dia dalam bentuk makanan, maka hukumnya halal. Kalau Nabi tak buat dalam bentuk ibadat, kalau tak ada asas, maka hukumnya haram. Contohnya kita ambil dalam bentuk ibadat yang tak ada asas, kita semayang menghadap pokok. Kita rasa menghadap pokok tu lagi khusyuk daripada menghadap kiblat. Kita menghadap pokok, boleh tak boleh? Haram. Sebab apa? Nabi tak buat. Sebab apa? Itu ibadat. Tapi kalau ibadat tetapi ada asas, contohnya baca Quran, kita baca surah Ad-Duha contohnya setiap kali lepas maghrib setiap malam Jumaat, boleh tak boleh? Nabi tak pernah buat, betul tak? Nabi pernah buat ke tak pernah buat? Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi dalam usul mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, benda yang asalnya haram kemudian diharuskan dalam bentuk am. Asalnya baca Quran tu haram, tetapi bila Quran kata faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa-apa yang mudah, jadi akhirnya baca Quran daripada haram jadi sunat. Solat zuhur asalnya haram, bila mana ada nas kata wajib, dia akan berubah jadi wajib. Tak ada nas, dia akan jadi haram. Itu usul dalam ibadat. Tetapi daripada haram jadi sunat. Quran suruh bacalah apa-apa yang mudah. Hak suruh baca tu ada sebut waktu tak? Tak ada. Maka usul dalam mazhab kita Ahlussunnah kata, kalau Quran suruh tidak disebut waktu, maka tak boleh kita taklukkan dengan dia dengan waktu. Tak boleh kita pandai-pandai kata ni wajib pada masa ni haram pada masa ni, tak boleh. Dua-dua tak boleh. Siapa nak baca masa mana pun, itu dia punya pasal. Dah boleh tak ditetapkan setiap malam Jumaat? Tak ada nas yang bercanggah. Bila asalnya harus, nak kata haram tu kita kena ada dalil. Bahkan dalil yang menyokong antaranya ialah Allah Ta'ala kasih kepada seseorang kamu, bila mana dia beramal dengan satu amalan, adwamuha wa in qalla, yang berterusan walaupun sedikit, walaupun baca qul huwallah setiap kali lepas maghrib, pendek je baca, tapi kita komit, maka itu terbaik. Sebab Allah, Nabi kata Allah kasih kepada seorang kamu yang baca ataupun yang buat satu amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itu usul dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazili, tapi Zahiri kata hak Nabi tak buat maka hukumnya haram. Bila Nabi baca? Tak ada, dah tak jumpa hadis hak Nabi baca. Sebab tu mazhab Zahiri ni setengah tempat dia longgar, setengah tempat dia syadid. Setengah tempat dia longgar, setengah tempat dia syadid. Sebab tu kalau tanya Zahiri, kalau dia hidup zaman ni, tanya hukum GST halal ke haram? Halal ke haram? Kita kata haram sebab kita Ahlussunnah. Kalau Zahiri dia tanya, mana dalil haram? Kalau Nabi tak sebut GST haram, dia akan kata halal tu. Sebab dia tak ada kias. Dia tak ada, dia panggil satu istilah kita sebut sebagai illah, dia tak sebut. Sebab tu mazhab Zahiri, bila Nabi kata, bila mana Allah campurkan perasaan nak kahwin, Nabi kata unzur ilaiha, kamu kena tengok kepada perempuan yang kamu rasa-rasa kamu nak kahwin dengan dia. Mazhab Zahiri kata, bila kita rasa nak kahwin, boleh mengintai orang tanpa batas. Maknanya kalau mazhab Zahiri, nak mengintai orang perang mandi pun boleh, kalau mari umur. Sebab apa dipakai hadis unzur ilaiha? Nabi kata lihatlah. Dia kata Nabi tak sebut batas. Kan nampak agak ekstrim kan, betul tak? Tapi itu mazhab Zahiri. Tapi mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah kata, hadis yang kata tengoklah kepada perempuan itu dibatasi dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang aurat perempuan. Jadi mazhab Syafi'i kata, mazhab Hanafi kata, Hambali kata, Maliki kata tengok tapi ada batas. Bagaimana kita dapat hukum batas? Daripada ayat yang lain, mana kita compile dari sudut nas dan juga hukum. Boleh faham tak? Maka tamaklah zaman Zahiri. Ni semua zaman hak mari sekejap, Zahiri sekejap hilang, mari Mu'tazilah sekejap hilang daripada muka bumi, tinggal hanya nama, tidak ada lagi mazhab, tapi fikrah tetap berterusan, tapi tidak dominan. Sehinggalah pada kurun yang ke-8, kurun yang ke-6 dulu kata silap saya,
Mari pula Imam Sayuti rahimahullahu ta'ala. Zaman tu Quran settle, hukum usul settle. Satu yang tak settle ialah hukum furu'. Hak ni kata kalau khilaf 4-3 kena pakai 3. Tapi pula kata 2-3 kena pakai 2. Hak mana saya nak pakai ni? Pening, orang pening. Boleh faham tak? Orang pening. Mazhab Syafi'i sendiri kata bila mana confuse solat 3 ke 4-3-4 kena pakai 3 ke 4? Kena pakai 3. Tapi bukan kitab lain pula kata bila khilaf, bila confuse 2 ke 3 kena pakai 2 ke 3? Kena pakai 2, betul tak? Jadi masa tu orang pening, apa sekali 2, sekali 3, sekali 4 ni? Kalau 3 lah semua. Betul tak? Orang confuse. Bila orang confuse, akhirnya zaman itu Imam Sayuti tengok masyarakat ni perlu diletak satu formula supaya tak confuse. Akhirnya Imam Sayuti letak kaedah al-yaqinu la yazal bisyak. Kalau confuse 3-4-3-4, mana lebih diyakini? 3 lebih diyakini daripada 4. Kalau confuse 2-3-2-3, 2 lebih diyakini daripada 3. Sebab kalau kita buat 3, kalau kena 2, confirm 2 tak buat. Tapi kalau kita buat 2, confirm 3 kita akan termasuk. Kaedah dia. Maka Imam Syayuti pun susun kaedah. Kaedah yang disusun oleh Imam Syayuti dinamakan sebagai qawaid al-fiqhiyah. Baru lahir ilmu qawaid. Tapi ilmu qawaid itu Imam Syayuti sendiri sebut bahawa ia bukan ilmu yang boleh jadi hujah. Hari ini saya tengok ilmu qawaid ini orang buat hujah. Tak boleh. Ilmu qawaid hanya panduan untuk memahami furu'. Dia tak boleh buat hujah. Yang boleh buat hujah ialah ilmu usul. Bukan selesai. Okey, pengurusi beri 1 minit lagi. Saya nak landing ialah tentang maqasid. Sambung apa maqasid, tuan-tuan boleh baca dalam buku ni. Saya rasa buku ni pun dah boleh jelaskan apa maqasid. Dan satu lagi boleh rujuk yang saya punya YouTube yang saya terangkan tentang maqasid aqliyah versus dengan maqasid syar'iyah. Di mana saya nak terang sejarah penting ni. Maka dari situ lahirnya ilmu qawaid. Habis zaman tu settle masalah orang confuse furu' ni. Last mari ialah pada kurung ke-8, iaitu Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala karang kitab Al-Muwafaqat. Dalam Al-Muwafaqat dari sekitar 4 bahagian, satu bahagiannya ialah dia menulis tentang Al-Maqasid Syar'iyah. Kitab Maqasid Syar'iyah ni dia punya asas utama kepada peletakan batu asas ilmu maqasid. Maqasid Syar'iyah yang disusun oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala kitab Muwafaqat merupakan satu kitab yang kalau kita belajar sejarah kitab yang tak masyhur, yang tak dicanang oleh ulama pada kurung 9, kurung ke-10 dan seterusnya, disebabkan yang pertamanya tak dilihat sebagai suatu keperluan. Yang keduanya ialah bahasa kitab Muwafaqat ni bahasanya payah. Saya akui kitab ni kalau baca sendiri boleh sesat, sebab dia punya perkataan Arab tu boleh confuse makna. Kalau kita buka kamus, kita boleh salah makna. Kalau kita buka kamus Melayu, kitab ni sahabat sekalian kena menadah. Masa saya mengadah kitab ni baru saya tahu, kalau saya baca sendiri memang silap. Payah tak payah kitab Muwafaqat ni. Sebab kitab Muwafaqat ni merupakan asas dan batu asas kepada ilmu maqasid. Tetapi maqasid yang dimaksudkan itu ialah bukan maqasid akal, maqasid syar'iyah. Dan maqasid syar'iyah itu yang menjadi asas, yang menjadi rujukan dan hujah ialah usul dia, bukan kaedah dia. Ini satu dua benda yang berbeza. Usul dia lain, kaedah dia lain. Bertembung akal. Kalau kita bertembung masalah ammah dengan masalah khasah, mana nak didahulukan? Memang dari sudut maqasid al-alawiyat didahulukan masalah ammah, betul tak? Itu kaedah, tetapi tidak always menjadi hujah. Tetapi yang menjadi hujah ialah dipanggil maqasid ataupun usul maqasid. Contoh usul maqasid ini ialah usul yang diambil dari 10 nas berlawan dengan satu nas, maka 10 nas itu maqasidnya boleh mengatasi satu nas yang zahir. Contohnya kalau sahabat faham, tapi saya takut tinggi pula terang bab ni tak? Kau macam mana sahabat? Sebab benar sebenarnya benda ni memang perbahasan yang sangat spesialis sebenarnya. Saya yakin kalau saya bahas peringkat publik tentang asas-asas ilmu ini akan ambil masa. Bukan kata tak faham, boleh faham, tapi kena buat satu seminar khas tentang benda ni.
Sebab maqasid ini memang usulnya sangat dalam. Contohnya sambil senang, sambil cerita mudah je. Tiba-tiba zaman Sayyidina Umar, bila bagi pesaka, tengok-tengok adik-beradik yang seibu sebapa dapat terima pesaka lebih sedikit daripada adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa lagi banyak dapat, sebab dia terima asabah Allah sekali. Sayyidina Umar pun pening, macam mana nak buat ni? Sepatutnya kaedah lagi dekat si mati dengan si penerima pesaka. Si penerima pesaka tu akan dapat lebih banyak. Anak dengan cucu kena sekat, sebab anak lebih dekat dengan si mati. Tiba-tiba satu kes yang si penerima pesaka ni adik-beradik seibu sebapa dapat sikit nak banding adik-beradik sebapa atau adik-beradik seibu. Sayyidina Umar pun ambil nas umum daripada nas al-mirath secara keseluruhan, lagi dekat si penerima pesaka dengan si mati lagi banyak. Maka dalam kes ini Sayyidina Umar buat special, iaitu dia terima sama banyak dengan adik-beradik seibu sebapa dengan adik-beradik seibu ataupun sebapa. Boleh faham tak? Itu dipanggil maqasid. Sebab apa? Ekstrak yang diambil itu daripada nas 10 nas yang berkaitan, lawan dengan satu nas yang zahir. Kalau dalam qiyas dia panggil qiyas jali lawan dengan qiyas khafi. Tapi lagi pening kalau yang tu nak faham ni. Tapi ringkas ceritanya, minta maaf, saya pun rasa dah cuba paling minimumkan cara perbahasan tu. Tapi kalau yang tu tak faham juga tu kena buat khusus lain tak pasal. Tapi ringkas cerita begitulah. Mana usul fiqh ni, qawaid maqasid ni bukan benda yang simplify macam tu je. Sebab tu minta maaf saya sebut hari ni orang bercakap tentang maqasid, banyak dia bercakap sebenarnya konteks maqasid aqliyah, bukan maqasid syar'iyah. Jadi itulah yang saya dapat conclusionkan. Terima kasih kepada pengurusi. Bagi 1 minit tapi lebih 1 minit setengah, dengan maaf. Jadi saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zahrudin Muhammad dengan pembentangan itu tadi.